start record. Lupa tadi maklumlah cikgu pun berdebar juga SON exam ni. Macam manalah Form 5 Pro Max konon-kononnya Macam manalah boleh timbul Pro Max Okay, kat mana kita tadi? Hipotesis kan? Okay. Okay, so cikgu bagi tahu tadi, awak bagi tahu sebelah ni maksudnya awak bagi tahu yang pertama saja, polietilena saja pun okey. Setakat ni lah, tapi seeloknya bagi tahu dua-dua. Kalau bagi tahu yang pertama saja, contoh plastik polietilena tidak tahan suhu tinggi. Okey, sepatutnya lah. Tapi andai kata tahun ni pemeriksaan dia ketat, nanyalah kan. Jadi seboleh-bolehnya kalau bentuk ada dua jenis macam tu berbeza, awak bagi tahu dua-dua. Contoh skema inilah. Boleh faham tak? Bagi tahu sebelah dengan dua belah. Sebelah ni maksud kita cerita bahagian polietilena saja. Plastik polietilena tidak tahan suhu tinggi. Stop. Setakat ni diterima, tapi cikgu risau takut tiba-tiba tahun ni tak diterima. Jadi kalau boleh jawab dua-dua belah Okey, jadi ini contoh yang pertama. Contoh seterusnya, plastik termoplastik berubah bentuk dalam suhu tinggi. Okey, ini keadaan kan? Situasi kan? Keadaan. Okey, tidak tahan suhu tinggi tadi adalah prinsip ketahanan haba. Jadi yang paling senang awak buat dalam bentuk situasi. Plastik polietilena akan berubah bentuk apabila disiram air teh yang panas. Awak copy balik yang tadi pun okey kalau melamine tidak berubah bentuk dalam suhu yang tinggi. Okey. Yang ketiga, plastik polietilena menjadi lembut apabila dipanaskan, tetapi plastik termoset ataupun melamina kekal keras apabila dipanaskan. Okey, kita tengok contoh jawapan kawan awak. Okey, kita tengok contoh. Cawan melamin lebih tahan haba berbanding cawan polietilena. Okey, ada MV, ada tidak tahan haba RV, jadi betul hipotesisnya 1 markah. Okey, seterusnya. Terima kasihlah yang hantar walaupun ada beberapa orang cikgu tahu masing-masing pernah jawab maths hari ni dengan cerita senang. Okey. Cawan melamina tahan haba. Oh, pendek saja. Cawan melamina. Okey, ini ada MV tahan haba. Ini adalah prinsip ketahanan haba RV lah. Okey, boleh, cuma ini kan tidak berapa bagus lah. Okey. Cawan melamina tahan haba, tapi konsep dia tepat. Okey, so cikgu nak ingatkan, kalau boleh bagi tahu dua-dua belah. Tambah satu lagi, cawan melamina tahan haba. Satu lagi apa kelas? Manakala cawan apa satu lagi? Polietilena tak tahan haba. Okey. Mana tahu pemeriksaan tahun ni straight, mana tak tahu kan. Okey, so bersedialah. Okey, tapi jawapan macam ni sepatutnya tiada masalah. Janji MV dan RV ada dan ada detail lah. Okey, ada dua contoh je. Okey, ada soalan terus tanya kalau ada apa-apa soalan. Sebab cikgu kalau boleh nak lajulah, tak nak ambil masa awak sangat ni. Cikgu. Yes. Boleh ke kalau saya kata keadaan cawan polietilena lebih kemek daripada cawan melamina? Okey. Situ ada tak ada keadaan, tak ada situasi siram air panas. Kita cakap awak cakap cawan polietilena tu kan, dua-dua cawan kan, MV ada tetapi RV-nya tiada. RV kat situ khusus kepada bila situasi ni kena sebut penuh. Apabila dikenakan suhu yang tinggi, tadi disiram air panas kan? Okey. Alright. Ada lagi? So maksudnya cikgu jawapan yang tadi tu macam lebih kepada pemerhatian ke? Pemerhatian situasi kan? Lebih kurang lah. Janji. Okey. Untuk hipotesis soalan A ni, cikgu ulang balik saya tak nak muncul pula. Ni.
Okey. Cikgu ulang, ini je. Awak kena pegang ini. Masa exam esok ni ingat. Okey, cikgu dah pesan. Ada MV, ingat ini untuk hipotesis. Ada RV, jangan umum. Okey, cuba ulang balik yang umum. Contoh apa tadi umum? MV ada, RV ada tapi umum. Okey, kita ambil MV tadi, jenis cawan. Jenis cawan berbeza. Lepas tu kita tengok RV. Ketahanan haba berbeza. Tak jelas kan? Siapa tahan, siapa tak tahan. Itu maksudnya umum. Okay, ingat ini. MV, RV jangan secara umum atau spesifik lah. Maksudnya spesifik. Okay, ni berdasarkan situasi. Okay, kita teruskan kepada tujuan. Okay, tujuan eksperimen. Kita baca dulu. Dengan menggunakan cursor dawai, cikgu highlightkan bahan dan radas dia bagi. Okey, so perhatikan kat situ dan radas lain yang bersesuaian. Ini wajib ada. Kalau tak ada, tak jalan eksperimen. Okey, cursor dawai, tungku kaki 3, bikar air, kepingan perspek, kepingan polietilena, kepingan bekeli. Ada 3 bahan yang berbeza kan. Memang soalan ni mencabarlah. Dan radas lain yang bersesuaian, huraikan satu eksperimen untuk pengujian hipotesis di 10A. Ada lagi bunyi nak masuk tapi dah tak boleh ni. Boleh masuk lagi. Okey. Alright, apakah tujuan eksperimen? Ingat mesti ada MV juga kepada RV. Okey, apalah cikgu tengok nak laju kita tengok contoh jawapan kawan lah yang dah hantar tadi. Okey, jadi syarat untuk tujuan mesti ada perkataan untuk mengkaji. Untuk apa lagi? Perkataan yang mesti ada selain pada mengkaji. Untuk menyiasat. Alright. Menyiasat. Okey, jadi kita highlightkan mana satu MV. Okey, jadi ini adalah MV. Okey. Ini adalah RV. Cikgu Rosmila tak ada masalah kita sebut RV dulu Tak ada masalah. Untuk hubungan tak ada masalah untuk mengkaji tahap ketahanan haba ada RV di antara plastik termoset dan termoplastik MV. Jadi tepat sekali. Okey, atau kalau kita nak sebut MV dulu pun boleh untuk mengkaji hubungan plastik termoset dan termoplastik terhadap ketahanan haba. Boleh juga Okey, jawapan seterusnya untuk mengkaji. Okey, jadi ada untuk mengkaji hubungan antara jenis plastik, okey, MV, jenis plastik tadi dengan keadaan plastik selepas dipanaskan. Keadaan plastik tadi adalah RV. Okey, betul. Okey, kita terus kepada pemboleh ubah dia tanya 3 pemboleh ubah ke ataupun 2 saja. Soalan 2019 dia hanya tanya pemboleh ubah manipulasi, pemboleh ubah bergerak balas. Soalan tahun lepas jadi hati-hati baca balik betul-betul soalan tu. Kalau ini dia tanya mengenal pasti pemboleh ubah, jadi boleh senaraikan 3 pemboleh ubah maksima markah tetap 2 jadi awak boleh senaraikan 3. Kalau soalan tahun lepas 2019 dia nak MV dengan RV saja. Jadi kalau awak letak pemboleh ubah dimalarkan tak dapat markah lah. Itu tahun lepas tahun ni baca betul-betul dia nak pemboleh ubah apa. Kalau ayat mengenal pasti pemboleh ubah maka bebas. Yang mana awak nak letak 2, mana-mana 2. Nak letak 3 lagi selamat lah. Okey, jadi nak selamat letak je 3-3. Jadi kat sini macam biasa awak letak je 3-3. Walaupun dia tanya 2, letak je 3. Okey, jenis kepingan. Jenis kepingan. Kita cuba tengok skema. Jenis kepingan. Salah tu, kepingan plastik. Plastik tertinggal perkataan.
Sebab kita bawa tajuk plastik tu, Hmm. termoset dan termoplastik. Okey. Betul. Alright. Tadi kepingan ni dia terlampau mencapah. Tak jelas. Jadi jenis kepingan plastik sebab kita nak kaji sekarang plastik. Jadi salah. Okay. Pembuluh ubah dimalarkan. Bikar. Tak ada. Kita tak malarkan radas. Kita tak malarkan bekas. Okay. Pembuluh ubah bergerak balas keadaan plastik selepas dipanaskan. Ini betul. So pelajar ini hanya dapat 1 markah. Jadi kita tengok sekejap lagi apa jawapan yang dimalarkan. Okay, jawapan yang kedua. Alright. Manipulasi jenis plastik. Okay, betul. Keadaan plastik selepas dipanaskan bergerak balas. Okay. Dimalarkan suhu. Okay, betul. So, dia dapat 3 tapi tetap dapat 2, maksima 2 markah. Okay, kita tengok skemanya. Ada pelbagai pembuluh ubah. Okay, jenis plastik. Okay, so ini sampel ni maksudnya ini diterima. Okay, plastik, termoplastik dan termoset. Ataupun yang paling senang yang cikgu selalu ajar kelas ni, kalau kadang-kadang exam blur je, awak senaraikan je jenis-jenis tu. Kan? Dia bagi tadi kepingan plastik perspek, salin semua. Ini yang paling selamat. Sebab kadang-kadang ada pelajar dia tahu plastik tapi dia jawab hanya plastik saja. Betul salah? Betul salah? Tak ada respon ni semua ni. Salah Tu. Sebab apa? Sebab apa? Salah sebab umur. Sebab dia tak ada parameter. Tak ada parameter. Tak ada parameter. Tak ada parameter. Kalau bagus. Okey. So bergerak balas tadi, perubah bentuk ada jawapan pelajar tadi, kekerasan ini tak ada contoh jawapan tadi. Keadaan plastik selepas dipanaskan ada juga tadi. Okey, kesan haba ataupun ketahanan haba. Alright. Okey. Ada soalan untuk pembuluh ubah setakat ni? Oh, ada constant. Pembuluh ubah malar tadi. Suhu. Sekejap. Suhu Kita betul tengok. lah. Kita Suhu malarkan. sepatutnya betul kan? Sebab Okay. kita betul lah. Mesti malarkan. So betul lah tadi ni dah bagi suhu. Okey, cuma dalam skema dia tertinggal satu lagi suhu 4 suhu. Macam mana nak tahu yang dimalarkan tu? Maksudnya kita tak boleh ada faktor-faktor lain yang kalau kita tak malarkan dia menjejaskan eksperimen. Contoh plastik termoplastik kita gunakan suhu tinggi tapi termoset suhu suam-suam. Tak adil lah kan? Sebab tu suhu perlu dimalarkan. Okay, so untuk constant variable ni pembuluh ubah malar ni kena berfikir sikit. Macam MV, macam RV dia ada pada soalan. Nampak kat situ kan? Cikgu. Yes. Yeah. Kalau tak letak dimalarkan pun tak apa kan? Boleh sekiranya awak dah dapat 2 markah ke atas tu. Maksudnya manipulasi betul, bergerak balas betul, dapat 2 markah. Maksima dia 2 markah je. Contoh awak tak buat constant kan? Tak hilang markah sebab tetap dapat 2 markah. Betul 3 tetap dapat 2 markah. Betul 2 dapat 2 markah. Betul 1 markah. Sebab lagi pun dia tanda dimanipulasi dengan bergerak balas je kan? Dia tanda semua. Dia tanda 2 je. Kalau boleh bagi 3, bagilah sebab kadang-kadang kan awak tertinggal parameter. Ini yang selalu berlaku ni, tertinggal parameter. Contoh buat plastik. Confident. Aku dah belajar malam tadi ni. Plastik. Salah, tak ada parameter Kalau boleh buat 3-3 buat je. Kalau dah nampak 2, tak apalah. Buatlah 2 okay. Kebarangkalian untuk betul tu lagi tinggi. Macam tu. Betul. Kan? Kalau salah satu pun masih ada jawapan mana lah lain. tahu tahun ni dimalarkan dia ambil kira. Lah tu. Okay. Untuk radas tambahan, kita salin balik yang diberi. So, daripada sini tadi, kasadawan ni yang cikgu highlight kan, semua diberi kan?
Okey, dalam perasan tadi cikgu highlightkan dan bahan lain. Bahan lain tu wajib ada. So sekarang kenapa penunuh bangsa wajib ada? Sebab kita nak melibatkan panas, haba. Mestilah ada api. Okey, andai kata awak lupa nama bangsa penunuh bangsa ni. Tak apa. Tapi mustahil kan, agak mustahil. Tapi exam tu sebab tu kena baca doa banyak-banyak supaya tak adalah tiba-tiba blank. Penunuh bangsa. Kalau tak ada juga, tak ada terlintas perkataan penunuh bangsa tu, awak tulis ada sumber api ke dengan harapan dapatlah diterima. Okay, pelita ke tapi tak berapa nak cantik lah sebab Kak Makmal bangsa benar penunuh bangsa. Okay, wajib digaris tu. Tak ada yang ni kosong markah. Walaupun salin semua pada soalan pun Okey, tu jelas radas bahan? Okey. Boleh Okey, jadi kita tengok balik soalan ni. Oh, lupa penunuh bangsa. Okey, lain ada kan? Dia salin balik, ini ada, betul. Okey, yang ni. Ni ada. Penunuh bangsa. Alright. Okey, ada. Okey, so selesai untuk soalan sampai radas tambahan. Kita tengok seterusnya. Seterusnya adalah prosedur. So berapa markah prosedur? 4 markah. Okey, kalau cikgu ajar kelas cikgu tu baru ni tips dia mana kali hitam. Okey, kita tengok dulu cara nak rangka nak dapat 4 markah je, maksudnya 4 step je minima. Yang selalunya pelajar suka buat, satu, sediakan radas. Ni semua tak ada markah. Tak payah buat pun tak apa, sediakan tu. Okey, biasanya kalau tengok sini dia buat ulang kan, pengulangan. Mula-mula bukan sini. Mula-mula ni ulangan ke? Bukan ni kan, dia menggunakan kasar dawai. Kepingan perspek, kepingan ni bukan ulangan. Okey, kalau nak ulang pun boleh juga ni. Contoh eksperimen diulang menggunakan kepingan perspek, kepingan polietin sekiranya yang mula-mula kita guna tadi bakelite. Okey, tak apa, kita tengok daripada awal lah. Macam mana nak dapat 4 markah. Salah satu yang wajib ada, okey, awak senaraikan dulu yang mana kita boleh masukkan. Yang keempat atau yang kelima ni biasanya ada pengulangan. Eksperimen diulang. Okey, kebiasaannya. So ingat macam tu esok. Sebelum ulang tu, mestilah awak nak rekod. Rekod apa? Rekod mestilah rekodkan MV. Rekodkan RV. Okay, ni kita mula daripada belakang dulu supaya anda kata esok keluar soalan eksperimen tu awak tak ingat langsung, sekurang-kurangnya ayat rekodkan pemerhatian tu awak jelaskan, rekodkan keadaan plastik. Dapat juga 1 markah. Kan? Lepas tu eksperimen diulang. Eksperimen diulang. Guna ringkas ya, gunakan plastik B dan C. Kalau kita gunakan A ke atas tadi. So ada 3 sekarang kan. Kita gunakan, mungkin kita mula-mula kita gunakan ini, kepingan perspeks. Okey, tapi sebenarnya eksperimen ni boleh dijalankan serentak. Masuk je dalam bika serentak. Boleh. Jadi nak ulang pun boleh. Kalau ulang banyak sikit lah ceritanya. Okey, jadi apakah 1 dan 2? Kita nak lihat sekarang. Sebab prosedur lah antara yang mencabar sekiranya pelajar tak ingat eksperimen tu. Okey, kita tengok. Okey, macam cikgu cakap tadi, kita tengok daripada bawah kan. Nampak?
Poin keempat atau lima biasanya pengulangan. Jadi awak draft dulu pada kertas soalan. Awak ringkaskan dulu prosedur pada kertas soalan. Okey, cikgu ajar nombor 5 biasa ulang. Nak ulang macam mana? Tulis dulu pengulangan diulang. Nombor 4 tu biasanya rekodkan keadaan plastik. Okey. Lepas tu 1, 2 je nak cari Tadi 4 tadi 3 rekodkan plastik. Nak cari 1 dan 2. Rangka dulu. Barulah kita jawab secara detail lah. Okey. So itu ringkasan dia prosedur ni. Sekurang-kurangnya dapat 2 markah jadilah Jadi kita tengok kat sini apa kepentingan tuangkan air. Kita ingat balik. Mestilah tuang air dulu kan. Tak ada air tak jalan eksperimen. Itu rasional dia. Lepas tu kita nak suhu. Bila nak melibatkan haba, mestilah panaskan. Maksudnya benda-benda penting yang memberi markah. Tuang dulu air. Lepas tu macam mana kita nak kawal suhu, panaskan air. Lepas tu macam mana kita nak kontrol MV, pemboleh ubah, manipulasi. Okay. So dia mulakan dengan letakkan kepingan perspek ke dalam air panas. Sekejap ada yang nak masuk. Ada yang keluar tadi. Okay. Alright. Cikgu, Ya. yang tuangkan air tu tak tulis isi padu pun tak apa kan? Tak ada masalah. Tuangkan air ke dalam bikar. Tak ada masalah, tak ada isi padu pun. Dalam sains setakat ni dia tak pentingkan isi padu lah. Kalau subjek kimia, fizik semua tu, bio pun rasanya isi padu tu penting Okay. So tuang air ke dalam bikar. Contohlah cikgu bagian label prosedur pertama. Lepas tu panaskan prosedur kedua. Okay, lepas tu prosedur ketiga macam mana kita nak kontrol pemboleh ubah. Dia ada semua 5 kan? Tapi mesti dapat maksima 4. Jadi ingat apa yang cikgu pesan tadi, kalau tengok eksperimen tu jenis pengulangan, ayat ke-5 tu ulang. Awak ringkaskan dulu, ulang. Ada ulang. Nombor 4, sebelum dia mestilah rekodkan. Rekodkan apa? Rekodkan MV, RV. Apa asyik MV ni. Okey, barulah nak cari 2 lagi. Apa lagi yang penting? Baru fikir. Jangan fikir daripada awal takut jadi blank. Fikir daripada bawah. Pelik sikit cara cikgu ajar. Tak tahulah cikgu lain macam mana. Sebab skema dia memang selalu macam tu je. Punya 4-5 markah ni. Okey. Dia sebenarnya eksperimen boleh lakukan serentak macam ni. Dilakukan serentak. So poin pertama tadi ini dia. Label. Okey, jadi pelajar lukisan pun memberi markah tau. Lukisan pun memberi markah. Okey, kalau jumpa lukisan dulu, sepatutnya pemeriksa tu tanda lukisan awak dulu. Jadi poin pertama tadi masukkan air kan. Ada label air, tak ada label air salah. P1 tadi prosedur yang pertama. Prosedur yang kedua tadi apa? Panaskan. Dah letak air mestilah panaskan. Apa simbol pemanasan? Ni ada api. Selagi lukisan tu kita boleh faham api. Janganlah tiba-tiba pelik sangat penuh bansen, tiba-tiba love. dah. Jangan pelik sangat. Okey, api bentuk api macam mana kan? Atau buat simbol diagram arrow kat situ, panaskan. Okey, boleh juga P2, markah yang kedua tadi. P3 tadi kita letakkan kepingan polietina. Okey. Mana yang pengulangan? Awak tengok P5 tadi pengulangan maksudnya dia letakkan perspek yang mula-mula tadi rasanya kan. Tak apa. Kita ulang tu dengan yang lain. Kalau first kita guna polietina, maknanya kita ulang gunakan perspek yang selebihnya lah. Berkali ini pengulangan P5. So markah apa yang tak ada kat sini? Markah rekod kan. Sebab kita tak boleh nak lukis, macam mana nak rekod. Okay. So dekat gambar rajah tengok dapat 4 markah. So esok tengoklah kalau awak boleh lukis, buat lukisan. Okay. Mana tahu tertinggal prosedur kat sini. Okay, Cikgu Rosmina ada nak tambah apa-apa tips lain-lain? Ada ke? Ada 4 langkah. Kamu mesti ingat 4 langkah. Kan kamu dah ada bika.
maksudnya ada suhu. Panaskan, maksudnya kat situ suhu biasanya libatkan panaskan. Jadi langkah pertama ada bikar, maksudnya kena ada air panas lah. Yang kedua, okey, maksudnya yang pertama kemasukkan air. Yang kedua, kena biarkan. Biasa eksperimen, biarkan. Okey, kemudian pemerhatian terhadap apa. Yang ni kita nak tengok pemerhatian terhadap apa. Okey, pemerhatian kita pun boleh ubah bergerak balas kita tu lah, keadaan balas plastik. RV Keadaan plastik tu. Itu biasanya macam tu je lah, 4 langkah. macam tu je. Kita 4 langkah. Cuma tak semua ada pengulangan kan? Tak semua ada pengulangan. Tak pengulangan. Kalau tak ada pengulangan, dibiarkan selama satu. Dibiarkan. Betul. Dibiarkan. Contoh penapaian kan? Dibiarkan. So dia cukup 4 langkah, benda yang sama je, jangan bimbang. Benda sama. Langkah senang. Ya. Kalau tak ingat juga, ingat salah satunya mesti perhatikan pun boleh ubah bergerak balas. Dapat satu pun jadilah kalau dah tak ingat tu kan. Okey, tapi insyaAllah boleh. Belajar kita boleh. Okey, kita teruskan dengan penjadualan data yang mana cikgu rasa semua dah tahu. Okey, markahnya diberi seandainya label pertama ni awak letakkan MV. Apa tadi? Boleh ubah manipulasi jenis plastik kan? Apa jawapan awak tadi? Bergantunglah. Ada yang buat jenis kepingan plastik. Kalau jenis kepingan macam tadi salah lah. Okey. Okey, jenis plastik sini adalah RV. Okey, kalau perubahan haba, perubahan bentuk, ketahanan haba ataupun ketahanan haba, apa-apa saja pun boleh ubah bergerak balas tadi. Dan dekat MV saja kita isikan. Isikan. Sini biarkan kosong. Sebab apa kosong? Sebab ini kita merancang. Kita merancang saja. Okey, jelas sampai sini? Untuk soalan 10. Boleh Ada 2 jenis soalan lagi ni. Okey, boleh ke? Okey, cikgu pergi lajulah soalan seterusnya ni. Sebab dah janji sejam je, nanti ada yang nak tidur awal ke. Okey, kita teruskan. Dah isyak kita selesaikan ni dulu. Okey, 11A tu fakta. Okey, fakta betul lah jawapan 4 markah macam tu. Jadi dah ada soalan macam ni, awak cubalah tengok seimbas lalu je lagi bahan tambah makanan berserta satu contoh. Cuma okey, nyatakan satu jenis bahan serta contoh. Okey, lepas tu kelebihan dan kekurangan. Okey, maksudnya masing-masing satu markah. Okey, tak apalah, cikgu tak nak sentuh lah yang tu. Kita nak tengok yang B ni. Sebab ni, soalan ni adalah kemahiran berfikir. Kemahiran berfikir, jenis pemilihan, decision making. Last keluar soalan 2017 pemilihan. Okey, last keluar SPM 2017. Yang mana kelas cikgu 5C dengan 5G, cikgu dah discuss mutu kupasan jawapan untuk 2017. So dia orang dah tengok lah kaedah-kaedah menjawab yang ni. Okey, jadi kita tanpa lengahkan masa, kita baca terus soalan. Seorang wanita ingin membakar kek untuk ibunya yang mengidap penyakit kencing manis pula, penyakit jantung. Okey, penyakit jantung. Dia perlu memilih satu daripada lemak. Sebab kek perlukan benda-benda macam minyak masak, margarine, butter ni kan, bergantung kepada jenis kek. Orang yang buat kek tahulah. Bantu wanita itu untuk memilih lemak yang sesuai untuk ibunya. Jadi lagi sekali, mak je ada penyakit jantung. Okey, jadi yang mungkin pelajar confuse kat sini, lupa margarine dan mentega, sebab dua-duanya bentuk pepejal kan? Pepejal. Okey, sebagaimana kita dah belajar, kalau lemak tepu biasanya pepejal. Jadi takut awak ingat, margarine ni pun lemak tepu. Betul kan? Cikgu Rosmina, margarine bukan lemak tak tepu kan? Margarine, ini je. Ini tepu. Dia lemak tepu, margarine, sebab dia mengalami penghidrogenan.
Walaupun dia daripada kelapa sawit, Oh. dia mengalami penghidrogenan, bilangan hidrogen dia tinggi. Tapi dia masih kategori, sebab saya ada Google tadi, Daripada margarine. tumbuhan. Kita ada dalam syllabus ke margarine ni? Margarine dan butter? Ada. Ada Sebab kalau On dia ni. Kita tengok dulu yang ni. okey. Sebab saya cuba Google tadi. Uh-uh. Saya tunjukkan Google margarine versus butter. Saya cuba agak confused juga tadi. Okey, margarine versus butter. Assalamualaikum warahmatullahi Dah selesai Syak. Okey, margarine okey, tengok kat situ. Margarine is made from vegetable oils. So it contains unsaturated goods. Maksudnya lemak tak tepu. Okey, polyunsaturated and mono. Okey, kat situ maksudnya tak tepu lah kan? Saya pun dah lupa, dalam kimia pun belajar sebenarnya tak tepu yang penghidrogenan tu. Tapi kat sini kalau ikutkan, dia kelaskan margarine itu sebagai lemak tak tepu. Okay? Jadi sini tak tepu. Ada confirmation daripada Cikgu Liza, cikgu pakar biologi kita. Cikgu Liza? Asalnya margarine dengan butter tu lemak tepu sebab dia Lemak tepu juga? berpejal. Itulah dia. Lemak tak tepu tu cooking Kita oil jawab kan. Kita jawab dulu kan. Kita Kita jawab jawab, dulu kes ni. Kita jawab dulu. Alright. Jadi okey, tak apalah sebab itu kita buat soalan ni, cik. Agak mengelirukan margarine dengan butter. Sambil-sambil itu siapa ada buku boleh buka buku, ada jumpa kat margarine dan butter ni, mentega. Yang penting teknik menjawab ni tujuan memilih. Kenapa nak memilih antara minyak masak, margarine, mentega? Kenapa? Why? Okey, inilah dia. Bantu wanita itu untuk memilih lemak yang sesuai untuk ibunya. Itulah tujuan dia. Jadi, perkataan yang mesti ada untuk memilih. Ada perkataan ni. Untuk memilih. Okey, kita tengok skemanya. Oops. Ini jawapan 11A tadi. Fakta. Okey, dia tak ada perkataan untuk Untuk. Letak untuk lagi baiklah untuk memilih lemak yang sesuai. Ibu tengok betapa senang dapat satu markah ada pada soalan. Ini soalan jenis pemilihan. Okey. Jadi soalan 11B2. Soalannya berbunyi. Okey, selesai satu markah, senang ni. Ciri setiap lemak, awak tengok 3 markah. Okey, 3 markah. Maksudnya kita cerita ciri minyak masak, ciri margarine, ciri mentega. Okay. Alright, jadi kita tengok simple answer. Okay, jadi dia minta satu saja. So salah satu mana-mana satu. Okay, jadi yang mana awak ingat? Yang confidentnya. Dia minyak masak daripada tumbuhan, margarine daripada tumbuhan, dan butter tu daripada haiwan. Okay, so kalau kat sini itulah jawapan dia pun lemak tak tepu. Kalau berdasarkan Google tadi, margarine when it comes to okay, itu nak confirmkan ada tak dalam syllabus kita kaji detail margarine ni. Dalam buku Science Process Scale 1 bahagian gallery site info tu, masa proses penghasilan margarine dia memang daripada lemak tak tepu sebab dia berasal daripada tumbuhan. Tapi apabila kita menambahkan hidrogen dengan proses penghidrogenan, maka pembuatan margarine itu ditukarkan. Margarine itu menjadi lemak tepu. Disebabkan hidrogennya, bilangan hidrogen. Salah satu ciri lemak tepu ialah bilangan hidrogen yang lebih banyak kan. Betul. Dia menggunakan mankin nikel. Baru ingat ada belajar dalam kimia. Ada. Jadi kat sini so ada sedikit percanggahan dekat Google lain, dekat buku tu lain. Jadi jangan sehati sebab ni jangan sehati.
Jadi Ya, ada boleh pilihan jawapan betul. lain. Yang pasti daripada tumbuhan betul kan, margarine kan? Ya. Betul kan? Betul. Jadi so sekarang awak tengok ada pelbagai sumber yang menyatakan dekat Google pun ada yang tu lemak tepu, lemak tak tepu, buku kata lain kan. Tapi memang secara kimianya memang margarine ni daripada penghidrogenan. Tu kalau kimia lah. Dia akan jadi lemak tepu. Okay. So kita boleh katakan kita kita tak payahlah ni. Kita tak payah bincang pasal ni Kalau yang Jauh keliru-keliru confused. tu, banyak lagi contoh lain. Banyak lagi jawapan lain. Yang pasti daripada tumbuhan, daripada haiwan. Dapat 3 markah. Okay. Dan yang mudah tadi kan, daripada gambar kita dah dapat cecair minyak masak kat dapur. Kau tak kenal minyak masak ni, boleh sekeh ni, cecair kan keadaan dia. Awak ingat dapat margarine buat kek apa-apa kuih tu, pepejar, butter pepejar, itu yang lagi mudah. Okey, lain-lain ni semuanya ini pun fakta kan. Fakta maksudnya kalau awak tersilap, salah lah. Yang senang adalah ini keadaan dia Alright. Jadi kita nak pilih sekarang berdasarkan ini. Dia baik untuk kesihatan sebab dia memang kalau ikutkan sini lemak tak tepu. Yang menjadi kekeliruan kita sekarang ini, tepu tak tepu. Tapi antara margarine dan juga mentega, yang lebih baik dipilih adalah margarine. Cuma juga tak pasti dalam membuat kek tu apa beza, ada beza dia juga tu margarine dengan butter. Cikgu Rosmina, Cikgu Liza, budak-budak perempuan pun tahu ni kan. Ada setengah cookies ataupun kek dia perlukan margarine, ada setengah tu perlukan butter. Kalau nak huraikannya tu, huraikanlah. Kalau tak kita stop kat situlah perbincangan kita pasal kepentingan kegunaan tu kan. Sakit jantung ni kena relate dengan sakit jantung. Pemilihan. Jadi kita bincang pasal ini baik untuk kesihatan, butter ni memang kita tahu. Butter ni memang lemak tepu. Jadi tidak baik untuk kesihatan. Jadi pilihan terakhir. Kita buat kat situ pilihan terakhir. Soalan ni memang agak mencabar Okey. Jadi yang mula-mula mestilah kita pilih minyak masak, minyak yang kita tahu lemak tak tepu. Ini first terakhir. Automatic lah ini jadi second. Okey. Jadi menyusun. Soalan seterusnya tadi adalah menyusun ikut pilihan keutamaan. Kita nak cari untuk mak yang ada sakit jantung. Maka kita mestilah pilih. Kalau kat kedai tu, awak dekat kedai tu ada minyak masak, kita ambil minyak masak. Itu keutamaan kita. Kalau pergi sampai 18 kedai tak ada minyak masak, barulah kita pilih margarine. Macam itulah maksud keutamaan. Okay. Jadi yang first kali mestilah minyak masak, lepas tu margarine, mentega. Jadi kat sini yang kita menimbulkan kekeliruan tadi tu. Yang penting mentega ni last. Tapi untuk malam ni kita ambil yang ni lah sebagai pemilihan kita. Minyak masak first, yang kedua margarine, ketiga mentega. Nanti okey, cukup situlah untuk pasal margarine mentega. Nanti pening pula awak. Sekarang kita nak fokus kepada teknik menjawab. Sebab dah lama tak keluar soalan ni. Okey, so kita ulang balik tujuan. Memilih tu ada pada soalan. Untuk ibunya, kalau boleh tambah lagi bagus. Ibunya yang ada penyakit jantung. Lagi bagus. Lepas tu ciri-ciri. Lepas tu susun ikut keutamaan. Soalan 2017 milih bateri. Okay. Nombor 11 B4. Pilih best, yang terbaik. Dan bagi sebab. Dan markahnya 1. Maksudnya bila awak pilih salah satu, mesti ada sebab. Kalau pilih saja tak ada sebab, tak ada markah. Jadi kita ambil ni lah, minyak masak. Minyak masak kerana kita tahu mengandung lemak tak tepu yang baik untuk kesihatan. Okay? Tak ada jawapan lain lah. Tak boleh pilih mentega. Tak boleh pilih mentega sebab salah. Mentega kerana mengandungi lemak tak tepu, jadi salah lah.
Okay. Ada soalan untuk kat sini? Soalan ni senang saja tau. Cuma ada sedikit fakta yang awak kena tahulah. Okay. Cuma yang teknik dia kat situ. Yang pertama tadi tujuan pemilihan. Okay. Lepas tu macam mana nak menjawab pemilihan dan juga tujuan. Tujuan pula, sebab. Mesti ada sebab. Tak boleh pilih saja. Okay. Cikgu Rosmina, Cikgu Liza ada nak tambah? Pastikan sebab yang last tu mesti ada kaitan dengan kesihatan. Sebab dia sakit jantung kan. Mesti relate pada kesihatan. Mesti relate dengan kesihatan. Jangan kamu sebut sebab dia murah ke apa. Tu memang salah kan. Sebab tu penting Berbalik kepada tujuan kita kan? Ya. Tujuan kita untuk mak yang sakit jantung. Okey, pelajar ada soalan? Boleh ke? Boleh. Boleh. Okey, boleh semua boleh. Oh, dah berkurang kepada 93. Okey. Sebab tu tak nak buat lewat-lewat ni. Ada mungkin dah nak berehat awal kan. Tak apa. Kita soalan last untuk soalan 12. Okay, sekurang-kurangnya membantulah teknik menjawab last minit pun mungkin membantu. Ramai dah biasa kan. Tapi tengok pada soalan 10 tadi ramai juga yang masih agak salah. Tak tengok pun contoh jawapan pelajar tadi. Kita tengok nombor 12 lah contoh jawapan pelajar sekejap lagi. Revision juga ni. Jadi ini kemahiran berfikir juga. Apa dia kelas? Mengapa? Cikgu jawab. Tak ada. 5C tak ada sini. Mengkonsepsi. Tadi membuat pemilihan. Okay, ada 3 soalan keluar pada soalan 11, 12 ataupun 12. Pilihan dia sama ada mengkonsepsi. Macam ni lah keluarnya. Okay. Yang kedua, penyelesaian masalah kan? Penyelesaian masalah ni macam jawab BM je biasanya. Pencemaran, denggi, masalah denggi. Biasa coronavirus keluar kot penyelesaian masalah. Okey, betul. Jadi sekarang kita punya seraya tu dengan bimbang. Seraya kamu dah jawab dah. COVID-19 tu Okey, insyaAllah boleh sebab senang je pasal virus COVID-19 ini. Semua dah tahu jarak sosial semua tu penyelesaian masalah. Dan yang ketiga ni yang tadilah pemilihan. Inilah yang keluar soalan 11B atau 12B. Yang ni dah lama tak keluar. Jadi get ready lah. Kita tak tahu esok keluar apa. Okay, so kita tengok soalan kita malam ini. Okay, dia bagi air, amonia dan karbon dioksida. Okay, so mungkin mula-mula awak tengok gambar rajah ni tak tahu. Sudah apa dia ni, tak pernah dengar amonia. Padahal dah banyak kali dah buat eksperimen amonia tu kan. Yang getah tu. Okay, lepas tu air. Kita tengok pada soalan. Jangan cepat jangan cepat blank. Jangan cepat rasa takut. Tengok pada soalan, awak tengok kat sini bina konsep bahan molekul. Maksudnya ini semua adalah molekul. Kenapa kena tahu? Sebab soalan pertama biasanya kebiasaannya lah pada soalan tak ada nyatakan maklumat daripada rajah 12. Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Sorang cepat. Kita nak selesaikan sampai soalan 4 ni. Tak ada? Tak boleh nak jawab dah? Sorang lah, come on lah. Ada 5KA, ada yang nak masuk lagi. Ada 5A kat sini, 5B, 5C. Okay. Come on, satu-satu, jangan lupa maklumat. Cuba. Ini konsep ke? Ya. Bukan bina konsep lagi, maklumat. Cikgu tambah soalan. Nyatakan maklumat daripada rajah 12. Apa maklumat dia kat sini? Karbon dioksida, amonia dan air ialah bahan molekul. Okey, alhamdulillah. Dah. Tangan satu markah. Kebiasaannya soalan pertama ditanya nyatakan maklumat. Yang mana ramai gagal jawab. Biasa susah maklumat apa kat situ kan? Padahal nyatakan je.
karbon dioksida, air dan amonia adalah contoh molekul. Settle. So pada soalan ni dia tak tanya. Dia terus tanya kenapa si dua ciri sepunya dua je. Satu, dua. Tak banyak. Lepas tu beri satu contoh bahan molekul. Kadang-kadang dia minta bukan molekul. Macam pelik pula, bukan molekul. Okey, pelik-pelik, bukan molekul. Biasanya dia terus atom, nanti dia jauh sangat. Dia tengok pada soalan lah. Ada setengah sesuai dia Macam beri direct satu. je, jangan bimbang. Tapi senang je. Yang tu senang. Beri satu contoh atau beri satu bukan contoh. Baca betul-betul. Contoh lain ataupun contoh bukan. Okay. Alright. Ada ni. Beri satu contoh bahan lain. Okay. Jadi kita terus tengok skema yang ni lah kita nak tengok lama sikit. Hubung kaitkan ciri sepunya. Okay. Hubung kait ciri sepunya maksudnya jawapan kita kat sini. Okay. Apakah jawapan yang diterima pada ciri-ciri bahan molekul? Okay, kita tengok skemanya. Apa ni? Tidak berfondasi harus elektrik. Okay, 12A tu kita tak bincang itu. Alright. Okay, kita ambil yang mudah. Yang mana mudah kalau molekul terbentuk daripada atom-atom unsur yang sama atau berlainan, ataupun jawapan paling senang terbentuk Nombor 6 Wan. Nombor 6 lagi. Ada lagi? Oh, tidak boleh. Biasa pelajar hafal tidak boleh mengkondaksi molekul sebab dia bukan logam. Lagi terdiri daripada atom bukan logam. Okey, maknanya ni fakta lah. Yang biasanya pelajar mudah ingat, tidak boleh mengkondaksi elektrik. Okey, sebab kalau molekul ni salah satu tu bukan logam. Okey, kita ringkaskan sikit kat sini. Kalau satu ion dia campuran logam L cikgu ringkaskan tambah bukan logam. Okey, kalau sebatian molekul dia adalah bukan logam dan juga bukan logam. Contoh CO2 lah, karbon dioksida. Ni C bukan logam, oksigen bukan logam. Ion kita ambil contoh garam. Garam, Na tu logam. Ini mungkin awak tak ingat sebab ada juga kita belajar tapi jarang lah awak tahu dengan lebih detail kat situ. Ini bukan logam. Okey, jadi kita nak ceritanya ion dia ada gabungan logam kan. Maka ciri-ciri itu memberikan sebab dia boleh mengkondaksi elektrik lah. Kalau cerita detail lagi-lagi pening. Okay. Kalau molekul dia bukan logam. Jadi mustahil lah boleh kondak elektrik. Tidak boleh mengkondaksikan elektrik. Alright. Takat lebur yang tinggi. So kita nak pilih yang mana? Yang mudah? Terdiri pada ni. Nombor 4 cikgu baru cerita tadi. Terdiri pada atom-atom bukan logam. Tidak boleh. Kita pilih dua je. Kita pilih dua je. Banyak-banyak dia pening kepala untuk bagi konsep lagi. Kita ambil jawapan terdiri daripada atom-atom bukan logam. Dan juga tidak boleh mengkondaksi elektrik. Okey. Okey, satu lagi dia bagi contoh molekul yang lain. Jadi kita ada oksigen. Kita ada klorin. Okey. Clue dia. Kebiasaannya gas adalah molekul. Kebiasaannya. Okey. Sebab ada satu gas tu dia bukan molekul. Okey. So awak tahu oksigen gas kan? Hidrogen pun gas. Karbon tadi karbon dioksida dah. Okey. So cukup satulah. Mana-mana satu. Okey, soalan seterusnya. Okey. Example of other substance. Dia tanya apa tadi Satu contoh bahan lain. Maksudnya bukan molekul lah. Oh, ada kat bawah ni. Okey. Jadi bukan molekul maksudnya atom. Paling mudah lah. Okey. Kalau atom dia single. Biasanya logam. Paling mudah adalah atom. Okey.
Jadi kat situ kita ada bahan atom, ini adalah single. Okay, kalau ion ni terdiri daripada dua jenis juga. Dua jenis atau lebih. Cuma dia gabungan logam dengan bukan logam. Itu untuk ion. Tadi molekul adalah bukan logam, bukan logam jadi mana-mana satulah. Mana-mana satu. Dia nak satu je. Satu contoh, kalau kita ambil zinc, satu markah, ciri dia terdiri daripada atom sahaja, satu markah. Kalau ambil natrium klorida yang mungkin tak ramai yang akan terfikir yang ni, dia adalah gabungan logam dan bukan logam. Jadi cikgu nak highlightkan yang mudah ni lah. Zinc, apa lagi logam yang awak tahu? Apa lagi? Apa lagi logam-logam yang famous? Plumbum ke? Plumbum, cuprum. Okey. Timah. Timah. Okey, dah muncul jawapan-jawapan semua tahu kan? Okey, so satu contoh bahan lain. Okey, inilah dia yang terakhir. Kita baca balik soalan, dia tanya hubungkaitkan ciri sepunya. Maksudnya kita ambil yang kita senaraikan pada jawapan nombor 1 tadi. Nombor 1. Ciri sepunya. Mesti ambil jawapan kat situ. Jangan ambil jawapan yang tak ada pada jawapan awak kat sini. Okey, jadi cikgu highlightkan dua benda tadi kan. Untuk membina konsep bahan molekul. Dia minta molekul, maka jawapan awak mesti bermula dengan perkataan bahan molekul. Awak tak bermula dengan perkataan bahan molekul ni, salah. Okey? Jadi itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, ciri sepunya yang kita dah highlightkan ke atas tadi. Kalau Allah. Atas tadi kita highlightkan tadi terdiri pada atom-atom bukan logam dan tidak boleh mengkonduksi elektrik. Kita highlight yang ni je. Supaya awak tak adalah banyak sangat nak kena masukkan dalam kepala tu okey, terdiri daripada atom-atom sama ke tadi? Atom-atom sama. Satu jenis atom tadi kan? Satu lagi cikgu highlightkan tadi dan apa tadi? Tidak mengkonduksi tidak tidak arus elektrik. mengkonduksi arus elektrik. Jadi kedua-dua ini, 1 dan 2 ini perlu ada pada jawapan kita di ciri-ciri sepunya. So anggaplah ini awak jawab ini. Atom bukan logam. Oh, dia jawab bukan logam tadi. Bukan logam dan tidak boleh mengkonduksi elektrik. Jadi kat sini dia bentuk atom. Bahan kena tekankan. Okey, sorry. Bukan logam. Okey, betul. Tertinggal tadi. Okey, satu syarat pertama. Lepas tu ini kita namakan dia parameter. Sesuailah. Kalau bahan molekul, bahan lah. Jangan pergi buat mikroorganisma. Tak ngam. Bukan tak ngam, salah terus. Kalau yeast ialah mikroorganisma. Kalau kambing ialah binatang. Itu contohlah. So parameter mesti ada. Jadi ini first wajib ada. Yang kedua parameter. Yang ketiga ciri sepunya 1, ciri sepunya 2 yang kita nyatakan di atas. So itulah dia cara menjawab soalan mengkonsepsi. Okey cikgu, ada nak tambah? Cikgu Rosmina, pelajar ada apa-apa soalan? Baik, cikgu tambah sikit Baik, untuk soalan konsep, okey, yang pertama cikgu senaraikan. Untuk soalan konsep pertama, kamu ada maklumat, okey. Maklumat ni, biasa kamu boleh mulalah ayat kamu dengan contoh bagi bahan molekul ialah apa-apa-apa, okey, maklumat. Ataupun paling susah sangat, kamu salin gambar rajah. Masih layak. Okay. Yang kedua, dia minta contoh. Bila minta contoh mesti yang lain daripada yang diberikan. Okey. Contoh bahan molekul. Jangan ambil yang dia bagi. Contoh lain tu maksudnya bukan dari gambar rajah. Okey. Kemudian yang ketiga, dia akan minta contoh yang bukan molekul. Jadi lawan bagi dia.
dalam kumpulan yang sama yang kamu dah belajar molekul sebatian ion. Molekul sebatian ion ataupun logam. So bagi je lah mana-mana. Logam tu kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah, pilih. Kalium. Okay, betul. Tu boleh. Okey, sifat dia kondaksikan arus elektrik, kan senang mengalirkan haba, mengkondaksikan haba, macam tu. Kemudian konsep ni dia lupa. Kadang-kadang konsep awal dia tanya, kadang-kadang konsep akhir dia tanya. Benda yang sama sahaja, cuma ingat bila konsep awal, perkataan molekul itu terletak di belakang. Ciri sepunya di hadapan. Okay. Bahan, contoh bahan yang mengkondaksikan arus elektrik dan mempunyai satu jenis atom saja ialah bahan molekul. Tapi dia nak konsep saja, dia tak sebut konsep akhir tapi konsep. Konsep bahan molekul, macam Cikgu Wan bagi tadilah. Bahan molekul ialah bahan yang terbentuk daripada satu atom sahaja dan mengkondaksikan arus elektrik. Itulah. Itu sahaja tentang konsep. Senang untuk dapat markah. Konsep awal dah lama tak keluar rasanya. Konsep awal. Yang konsep awal, konsep yang biasanya sekarang konsep je. Dia tak ada konsep awal, konsep akhir. Biasanya soalan konsep awal dia keluar selepas ciri kalau tak silap. Selepas ciri sepunya. Rasanya lah lupa dah. Di akhir. Perkataan molekulnya di akhir. Betul lah tu. InsyaAllah lah. Memang sains ni, insyaAllah Allah permudahkan untuk kamu. Okay. So itulah dalam masa sejam lebih ni yang boleh kita buat malam inilah. Yes. Nak tanya, kalau katakan konsep tu dia tanya pasal konsep variasi tak selanjar ke? Nak jawab macam mana? Betul, markah dia pula 6 markah je. Oh, tu bukan konsep. Itu soalan A, 11A kan. 12A nyatakan ciri-ciri konsep variasi tak selanjar. Itu A. Awak nyatakan. Dia kata dia cakap bina konsep variasi tak selanjar. Okey. Tak selanjar. Awak tengok soalan kat mana ni? Kalau soalan saya tengok soalan tahun lepas. Okey. SPM 2014. Dia bagi rambut kerinting, dia bagi okey. So ciri-ciri dia mula-mula tak tanya maklumat lah. Contoh sama lah. Rambut kerinting apa? Contoh variasi tak selanjar ialah rambut kerinting, boleh gulung lidah, apa lagi semua selanjar. Mempunyai cap jari berbeza, contohlah. Yang penting ciri sepunya. Apa ciri sepunya dia? Kan? Maksudnya perbezaan yang perbezaan yang ketara kan? Perbezaan yang nyata. Itu variasi tak selanjar lah. Dan boleh diwarisi kan? Dipengaruhi diwarisi kan? Dipengaruhi oleh faktor genetik dan juga alam sekitar kan? Dua faktor. Ambil dua tu. Dua ciri sepunya. Ataupun mempunyai graf bentuk bentuk carta palang. Dia bukan bentuk normal. Jadi gabungan variasi tak selanjar adalah variasi, mesti ada perkataan variasi pula. Variasi yang mempunyai perbezaan yang ketara, kita sebut tadi kan? Ya. Dan yang kedua apa tadi? Yang kedua dipengaruhi oleh boleh dipengaruhi oleh genetik dan persekitaran. Janji ciri tu awak nyatakan pada soalan ini. Kalau ciri yang awak nyatakan pada sini tak ada pada soalan satu ni, jadi pening kan? Jadi salah. Okey. Dia mesti jawapan tu ada pada soalan ciri sepunya ni dan betul. Jawapan awak pada soalan atas tu betul. Itulah dia. InsyaAllah jawab bertenang kan. Teknik betul kalau awak ingat semua insyaAllah boleh jawab lah full mark kat sini. Sebab soalan dia itulah teknik lah, lebih kepada teknik. Silap teknik sikit je habis. Dia akan bagi 1, 2, 3 kamu ikut aja baca. Ikut je. Ikut. Kamu dah tahu malam ni, ini Cikgu Wan dah ajar macam tu. Just follow je. Follow je soalan tu. 1, 2, 3, 4 apa yang dia nak kita jawab je. Tak perlu reka ayat BM bunga-bunga, direct je jawapan kamu.
Sebab cikgu difahamkan silibus yang baru nanti baru tak ada benda ni. Yang di depan tu KSSM lagi susah. Baru tak ada 1, 2, 3 ni. Dia terus bina konsep terus. Itu silibus baru. Jangan risau macam tu. Soalan awak sekarang ada berpandu. Dia bagi panduan. Okey. Okey. Ada apa lagi? Mungkin nak baca nota-nota lain pula ke yang lupa solat hajat kali ni supaya memudahkan esok. Kemudian cikgu ada bagi soalan-soalan Google Form tu yang objektif. Okey, kamu boleh jawab ya. Sambil baring-baring berehat. Ya. Itu task objektif tu membantu untuk kamu jawab kertas 2. Betul, sebab dia pembacaan kan. Ada lagi soalan? Saja. Cikgu. Yes. Boleh tak saya nak tahu jawapan untuk soalan 11A. 11? 11A. Oh kelas mana nak cikgu bagi share screenshot boleh? Okay. Kelas mana? Boleh. Kelas mana? Kelas 5D. Dinamik. 5D. Cikgu Rosmina Okey. Sebab kalau nak bincang nanti jadi lama lah pula. Okey. 11A tadi 11A, 12A cikgu screenshot jawapan tu. Okey, lagi? Cikgu ya record ni nanti nak dapat macam mana? Tak apa, cikgu share link terus lah. Share link Google Drive nanti. Okay? So tak upload mana-mana dah. Jadi share link terus Google Drive, buka dengan MOE lah. Okay, tinggal 68 daripada 100 lebih tadi. Ada nak bergambar ke? Ada yang ready untuk buka kamera, terutama yang lelaki lah. Lelaki tak risau sangat. Tak hilang tu kan. Okay. Tadi asal 100, silap tak ambil yang 100 tadi. Okay, ada tak nak buka kamera ni lelaki-lelaki ni? Segan juga. Kamera tak ada macam-macam. Okay, tak apa, cikgu screenshot saya ni. Cikgu Rosmina, Cikgu Liza. Tu ada yang buka. Okay, ready? Dalam kiraan 5 4 3 2 1. Okey, cikgu screenshot. Terima kasih cikgu. Okey, terima kasih semua semoga dapat menjawab dengan baiklah esok Cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Jangan tidur lambat. Okey, insya-Allah kita jawablah. Kami cikgu. Insya-Allah. Luar biasa wala tu'asir. Allah permudahkan bagi kamu semua. Insya-Allah. InsyaAllah, amin. Okay. Barina Rosyada. Masuk dewan tu jangan lupa baca doa. Cikgu yang berdebar ni sebenarnya. Orang yang rasa. Alamak, macam tak berjaya lah pula screenshot tadi. Aduh, apalah. Aduh, last minute dia tak berjaya pula screenshot. Tak apalah. Tak apa, Wan ambil yang record je Wan. Kan record betul. Tak terfikir tadi. Betul. Okey. Itulah kan kita dalam minit. Okey, ada lagi pelajar kat situ. Sayang tu nak tinggal ni. 12 orang. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ya, insyaAllah. Tumpah. Terima kasih. Sama-sama. Lagi 10 orang tu. Mengapa semua menangis ni? Tak apa, ada yang nangis. Lah. Okey, Kak Liza.